Okey, macam mana pula kalau contoh tu dia tak cukup term? Okey, tak cukup term ni macam ni. Sepatutnya saya explain ni awal tapi tak apalah, saya explain kemudian. Okey, so macam ni whenever you have a polynomial, okay, dan kuasa tertinggi dia certain something, the number of terms is always more than one of that higher power. Sebagai contoh kalau awak ada linear ni is x kuasa 1 kan. Persamaan dia adalah basically ax plus b. Okay, b itu sebenarnya adalah x kuasa kosong macam ni. Okay, now take a look at polynomial pula. Kuadratik pula. Kuadratik awak ada ax square plus bx kuasa 1 tambah cx kuasa kosong. Okay, this is what I'm talking about. Bila awak ada x kuasa 1, bilangan term dia 2. Bila awak ada x kuasa 2, bilangan term dia 3. Okey, kenapa benda ni penting? Benda ni penting sebab bila awak nak gunakan long division ataupun dalam topik ni synthetic division, kita akan isi lopong tu dengan kosong. Okey, saya bagi contoh paling mudah. Okey, sekarang contoh ni memang senang gila lah. Okey, semua orang tahu, okay, I know that you guys know already, kalau awak ada persamaan kuadratik x square minus 1, okay, faktor dia adalah x minus 1 dengan x plus 1 kan. Maknanya kalau saya bahagikan x square minus 1 ni dengan ni, saya dapat ni. Kalau saya bahagi dengan ni, saya dapatlah ni. Okay. Tapi dalam masa yang sama, contoh ni sesuai sebab ini dia tak cukup quorum. Sebab awak, kalau x kuasa 2, you should have 3 terms. But here, you only have 1 term. So, term yang missing adalah x kuasa 1 tu. So, katakanlah, soalan saya adalah divide x square minus 1 by x minus 1. Okay, kita tahu jawapan dia x plus 1. Tapi macam mana kita nak tunjuk dalam bentuk sintetik? Okay, so you have this synthetic division. Sekejap. Okay, tengok kan kita ada x square minus 1 kan. So, common mistake yang student buat adalah dia buatlah x minus 1 tu adalah koefisien dia 1. So, dia pun letak 1, lepas tu negatif 1. This is wrong. Because it's supposed to have 3 terms. So, what we are going to do is, okay, awak ada x square. X square ni term dia adalah 1. Lepas tu, term yang seterusnya iaitu x kuasa 1, awak tak ada. So, you just put 0. And then, barulah yang last sekali, awak ada negatif 1. Okay, kalau siapa tak nampak benda ni, okay, saya tulis balik lah. X square minus 1 can also be rewritten as x square plus 0x kuasa 1 minus 1. Ini x kuasa kosong lah. Okay. So, term yang kosong dekat sini ni. Ini ni. Okay, kita nak make sure x kuasa 2 tu ada 3 term. Okay, important sebab bila kita nak bahagi, kita akan bagi dia lengkap everything. Okay, so now kita pun bahagilah. Okay, so kita bahagikan dengan x minus 1. So, x minus 1 equal to 0, maka x sama dengan 1. So, we put 1 here. Okay, so 1 bawa turun. Dapat 1. 1 times 1 adalah 1. So, 0 plus 1 adalah 1. 1 times 1 is 1. So, negative 1 plus 1 adalah 0. Okay. So, tadi kan kita ada kat sini x kuasa 2, x kuasa 1, x kuasa kosong. So, dekat sini kita adalah x kuasa 1, x kuasa kosong dan ini kita punya remainder. So, kalau kita tulis balik, kita basically ada x square minus 1 divided with x minus 1 adalah sama dengan, okay, kita nampak ni, 1x kuasa 1 kan. So, kita ada x, lepas tu yang ni kita ada 1 kan. So, plus 1. Remainder dia 0. So, kalau nak tulis, dia basically macam ni lah. Plus 0 over x minus 1. Tapi sebenarnya tak payah tulis pun enggak apa ini. Okay, so selesai dekat sini. Okay. So, kita recap sikit 3 example ni. So, example yang pertama, ini contoh yang zero remainder. Okay. So, bila kita ada zero remainder, jawapan akhir kita tak payah ada ni pun tak apa. Okay. So, bila kita tulis dalam bentuk standard form, ini tak perlu ada pun tak apa. Maknanya memang clear lah. This, the polynomial divided with x minus 1 dapat ni tanpa sebarang remainder. Okay. Manakala contoh kedua, kita ada remainder. Okay, so when we divide ni,
kepada x plus 1 ni kita dapati ada 8 dekat sini. So the way of writing it adalah this polynomial divided with x plus 1 akan dapat quotient yang ini. Okay, saya highlight lah Mungkin korang boleh nampak kalau saya highlight. So here is basically this one. Okay, manakala yang 8 ni adalah yang ini. Macam tu. Okay. Dan contoh yang ketiga pula, kalau awak kena bahagikan, kalau polinomial awak tu tak cukup quorum, tak cukup term. Contoh macam ni kita ada x square. X square is supposed to have 3 terms, tapi ni hanya ada 2. Yang mana yang tak ada tu, we put 0. Okay, supaya dia punya term tu lengkap bila kita bahagikan. So, by doing so, kita pun bahagi macam biasa dan dapatlah jawapan dia. Cuma kebetulan example ni tak ada remainder. So, 0 remainder. Therefore, x square minus 1 divided with x minus 1 adalah x plus 1. Okay, so lagi satu, sebelum saya mengakhiri video ni, saya nak ingatkan, dalam synthetic division ini, dia mesti divisornya adalah linear sahaja. Okay, kalau awak ada divisor yang bukan linear, tidak boleh. Alright, so that's all for this video. Saya harap bermanfaatlah untuk anda. Okay, bye.